Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan. Sudah pastinya anda sedang menonton Road to Success SPM 2020. Baik. Jadi kepada anda yang dah mengikuti semalam, anda ditemani dengan Akmal Nazri dan juga Sisi Iman. Jadi hari ini adalah sesi Afiq pula untuk teman anda. Sesi pembelajaran kita akan memulai sekejap lagi. Tapi sebelum tu, mesti nak tahu juga kan? Subjek apa yang kita akan belajar pada hari ini? Inilah dia. Kita akan belajar subjek Pendidikan Islam Kertas 2. Tapi sebelum tu, Afi nak pesan kepada anda semua, apa-apa pun sekarang ni musim PKP kan, biasalah kita kena ikut SOP, kita kena jaga. Kalau kita nak buat study group, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan lupa pelitup muka, jangan lupa hand sanitizer dan jaga jarak dengan individu yang lain. Alright? Baik, kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Ini subjek yang memang favourite Afiq sebab Ustazah Afiq selalu pesan dulu, ini subjek yang kalau boleh rugi awak tak skor A. Sebab ini adalah subjek kegemaran ramai juga, iaitu Pendidikan Islam Kertas 2 yang terdiri daripada 5 soalan, iaitu Al-Quran, kita ada hadis, kita ada ayat hafazan, tajwid dan juga jawi. Rugi kalau tak skor. Jadi bukan Afiq yang akan ajar korang, Afiq akan bawakan seorang guru yang akan membimbing anda dari sesi pembelajaran kita daripada mula sampailah habis. Siapakah guru itu? Inilah dia. Kita akan mulakan sebentar nanti. Tapi saya nak bagi tahu, mata pelajaran ini adalah Pendidikan Islam Kertas 2. Kod dia 1223/2. Jadi mesti ramai yang dah tak sabar kan nak tahu macam mana teknik, macam mana panduan, ada tak formula, ada tak cara-cara yang menarik untuk kita menghafal. Jangan risau, kita akan bawakan guru yang akan bagi bimbingan kepada anda semua. Siapa cikgu dia? Jom kita saksikan dulu VT yang telah disediakan ini terlebih dahulu. Jom, roll VT. Ya, itulah dia. Sekarang ni kita dah pun bersama dengan cikgu kita, iaitu Ustaz Amri. Inilah dia Ustaz Amri. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Khabar baik, Fiz. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, Ustaz, kita dah pernah berjumpa dah sebelum ni. Ya, betul. Saya pun dah pernah belajar dengan Ustaz ni. Menarik Ustaz. Baik. Ya, sebenarnya saya nak tanya juga. Ya, Pendidikan Islam Kertas 2 dan juga berbanding dengan Kertas 1, yang mana lebih mudah sebenarnya bagi Ustaz? Okey, bagi saya dua-duanya mudah. Okey, baik. Satu pun mudah, Betul. dua pun mudah, dua-dua mudah. Cuma nak perlu hafal ayat dan juga kita perlu menghayati satu-satu ayat tu dengan pengertian dia dan juga intisari ayat. Ya, betul. Dia beza. Kalau kita satu dia ada A, B, C, D. Ada pilihan. Ada pilihan. Yang ni tak ada pilihan. Kertas 2 tak ada pilihan. Semua kena jawab. 5 soalan utama tu semua kena jawab. Maksudnya terserah kepada teknik calon-calon sendiri, ataupun mungkin kalau saya nak tanya lebih pada Ustaz sekarang, bocorlah rahsia kita kan. Sebab nanti kita akan ada sesi pembelajaran bersama dengan Ustaz. Baik. InsyaAllah. Okey, tapi kita nak tahu juga macam mana pula pandangan pelajar-pelajar maupun calon-calon SPM di luar sana terhadap subjek pendidikan Islam, terutamanya Kertas 2. Kalau nak tahu, jom kita saksikan terlebih dahulu. Saya rasa Kertas 2 Pendidikan Islam ini tidaklah sukar seperti yang saya sangkakan. Ustazah telah pun memberikan saya beberapa tips untuk menjawab soalan tentang terangkan, nyatakan, jelaskan dan beberapa soalan berkenaan dengan kebat. Oleh itu, kita kenalah banyak melakukan latihan dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi SPM yang akan datang. Pada pendapat saya, Kertas 2 Pendidikan Islam ni dia ada cabaran dia yang tersendiri berbanding daripada kertas-kertas peperiksaan yang lain. Pendidikan Islam ni dia banyak berkaitan dengan perkara seharian yang dilakukan oleh penganut agama Islam. Saya rasa dalam banyak-banyak kertas Pendidikan Islam Kertas 2 lah yang paling senang gila dapat markah. Tajuk yang paling saya suka adalah soalan yang berdasarkan petikan. Lepas tu ada juga yang suruh merumikan dan menjauhikan. Part tu lah paling senang, paling saya suka sebab dia senang gila dapat markah. Merumikan kot, takkan korang tak reti kan, betul tak?
Nampak? Betul tak Afiq cakap? Bukan Afiq seorang je, bukan pandangan Afiq seorang saja, tapi pandangan kawan-kawan kita pun sama juga. Diorang pun cakap yang sama. Ada bahagian yang mungkin kita boleh kuasai. Betul tak Ustaz? Ya, betul. Baik Ustaz, ni nak tanya juga Ustaz. Ustaz dah bersedia ke belum? Saya dah bersedia, insyaAllah. Dah bersedia Mudah-mudahan, insyaAllah. Baik, tapi Ustaz, apa kata kita bagi peluang kepada pelajar-pelajar di rumah sana untuk minum-minum kopi ke, minum-minum air ke, minum teh ke, ambil mood dulu, ambil buku catatan ke, sebab Ya, betul, mereka dah tak ada masa, mereka akan catat segala apa yang diajar oleh Ustaz sebentar nanti. Tapi sebelum tu, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baik, jadi dah bersedia dah semua. Kita dah nak mula dah sesi pembelajaran kita. Sesi ulang kaji kita bersama dengan Ustaz Amri bagi subjek Pendidikan Islam Kertas 2. Tapi sebelum tu nak tanya, Ustaz dah bersedia? Dah bersedia, Afiq. Dah bersedia. Tak apa, bagus. Cuma kita tak berseorangan, Ustaz. Saya pun tak belajar berseorangan di studio. Terima kasih, Fiq. Ya, sebab kita bawakan khas. Inilah dia anak-anak murid Ustaz daripada SMK Bandar Rincing. Ya, inilah dia. Assalamualaikum semua. Ada suara tak? Oh, ada. Okey, Ustaz, kenalkanlah. Ni semua anak murid Ustaz. Okey, anak murid saya ni, insyaAllah. Mudah-mudahan. Lambai sikit dekat pengetua SMK Bandar Rincing tu Haji Sabri. Ni siapa Ustaz? Ini Mirah. Ni Mira. Ya, ni Mirah. Ni Arham Ziad Arham. Ziad. Yang ni Fatin Hazikah. Saya perkenalkan satu persatu Mirah Nasihin 5 sains, Ziad Arham 5 geografi, Nurul Najiah 5 sains dan juga kita ada Muhammad Luqman 5 geografi SMK Bandar Rincing. Dan ini Fatin Hazikah 5 sains dan akhir sekali Afiq sama dengan Afiq. Wah, kita ada adik kembar mak lain yang lain Okey Afiq. Afiq yang dekat dalam studio ni dah A untuk pendidikan Islam. So make sure awak A Boleh Okey, baik Ustaz. Tanpa buang masa, kita mulakan sesi pembelajaran kita sekarang. Okey, saya harap yang di rumah pun dah bersedia. Jom kita mulakan. Boleh Baik, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di siaran program kita Success SPM Road to Success SPM 2020. Betul Ustaz. Okay, terima kasih kepada semua dan hari ini kita akan masuk kertas 2. Dulu kita ada kertas 1, dah selesai kertas 1, hari ini kita kertas 2 Mirah Arham ataupun Ziad, Nurul Najiah, Afiq Zainuddin, Fatin Hazikah dan juga Luqman. Dah sedia semua Okey, terima kasih banyak. Okey, baik. Kita akan masuk ke kelas 2 pada hari ini iaitu mata pelajaran pendidikan Islam kod 1223/2. Okey, kita ada 5 soalan utama iaitu soalan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ni. 5 soalan ni kita ada soalan apa yang berkaitan dengan ayat kefahaman. Jadi ayat kefahaman ada 5 soalan, kena baca dan juga fahami maksud dan ambil intisari ayat. Okay, seterusnya kita tengok dia punya agihan item. Soalan dia. Soalan yang pertama, ayat kefahaman ada 5 soalan, 2 ayat hafazan, 3 soalan, 3 hadis dan 4 tajwid, 5 tulisan jawi. Dalam soalan pertama kita ada ayat dan juga hadis. Soalan yang kedua dan juga ayat hafazan. Soalan kedua, ayat kefahaman, hadis kefahaman dan juga ayat hafazan. 3, kita ada ayat kefahaman dan juga kita ada hadis. Dan juga kita ada ayat hafazan dan seterusnya kita ada ayat Al-Quran. Kita ada ayat Al-Quran, soalan keempat. Dan juga ayat kefahaman. Kita ada ayat kefahaman lagi soalan keempat. Dan kita ada tajwid, kita ada jawi. Dan soalan 5 kita ada ayat kefahaman. Kita ada tajwid dan kita ada jawi. Baik. Okey, Fiq. Baik Ustaz. Okey, kita teruskan Boleh kita Ustaz. teruskan dia punya ayat kefahaman dulu. Sebab ayat kefahaman ni ada 5 soalan utama. Okey, setiap 1A tu ada ayat kefahaman, 2A, 3A, 4A dan 5A ayat kefahaman. Jadi, ayat kefahaman ni kena hayati betul-betul, baca betul-betul dan intisari ayat kena fahami. Baik.
Seterusnya kita lihat panduan menjawab soalan pengajaran ayat dan juga pengajaran hadis. Pengajaran ayat dan pengajaran hadis, macam mana kita nak skor, macam mana kita nak jawab, macam mana kita nak tahu adanya pengajaran ayat, pengajaran hadis di dalam ayat tersebut. Jadi, kita mulakan nombor 1. Ya. Nombor 1, Najihah. Nombor 1, perhalusi maksud. Penyataan ayat dan juga soalan 1 atau 2. Contoh, ya, contohnya kita nak mulakan dengan jawapan kita mulakan dengan kita hendaklah. Kita hendaklah isi, kemudian ada kata hubung dan juga kita ada huraian. Okay? Baik, macam mana contohnya, Fiq? Contohnya kita ada latih to be. Bagaimana cara kita nak kenal pengajaran ayat itu, pengajaran hadis. Okay? Pengajaran ayat kita ambil contoh yang pertama, ayat pertama. Qul la aqulu lakum indi. Minta Afiq. Sila Afiq. Afiq yang mana dalam studio saya ke? Bukan. Afiq ni. Confuse lah Ustaz, confuse. Okey, sila Afiq. Cuba bacakan ayat ni, Fiq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Okey, terima kasih banyak Afiq. Merdu suara Afiq memang merdu Suara, terima kasih Afiq. Terima kasih Afiq. Terima kasih Afiq. Saya tak malu saya ada nama Afiq. Baik, tadi Afiq dah baca ayat tu. Ya. Jadi bagaimana kita nak tengok pengajaran ayat? Pengajaran ayat, macam mana kita nak cari pengajaran ayat? Kita tengok selepas ayat dia ada satu pernyataan. Contohnya, pernyataan ayat di atas menerangkan bahawa khazanah Allah Subhanahu Wa Taala serta perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali diwahyukan kepada Rasulullah. Kalau dia kata pernyataan itu ada perkara gaib dan juga ada khazanah Allah, sudah semestinya, Najihah, sudah semestinya pengajaran ayat kita boleh ambil dekat situ. Macam mana contohnya pengajaran ayat? Kita hendaklah. Okey, kita mulakan kita hendaklah, Afiq ni dan Afiq ni samalah. Baik, boleh. Kita mulakan dengan kita hendaklah. Sebab apa? Sebab kita tak nak kita wajiblah, kita mestilah, kita haruslah. Sebab kalau kita jawab kita wajiblah membaca Quran, salah. Sebab baca Quran tak wajib. Betul Afiq? Betul. Maksudnya kita hendaklah selamat. Kalau kita kata kita haruslah mengeluarkan zakat, salah. Sebab zakat itu wajib. Ya. Jadi pengajaran ayat Fiq, pengajaran ayat dia, kita hendaklah. Kalau di sini, kita hendaklah mempercayai ataupun meyakini perkara gaib agar iman kita teguh. Agar iman kita teguh, agar itu berada di kata hubung tadi. Contoh kata hubung kat sini. Kata hubungnya dia berada di kita hendaklah selepas isi, dia ada kata hubung suka. Suka tu apa? Suka. Suka. Supaya. Supaya you apa You apa? You apa Fik? Tolong Fik kat sini. You apa man? Untuk. Ya. K. Kerana. Okey, siap. Agar. Okey. Suka. Supaya, untuk, kerana, agar. Jadi, jawapan dia tadi, kita hendaklah meyakini perkara gaib agar hidup kita diberkati oleh Allah. Agar selamat dunia dan akhirat. Agar iman kita teguh. Itu sebab dia kata dia, kita hendaklah isi tadi meyakini perkara gaib dan juga kata hubung, huraian, kata hubung, suka, supaya iman kita teguh. Baik. Okey. Itu dia. Boleh je? Boleh okey, ni. kita ambil satu contohlah. Boleh je Okey, kita ambil satu contoh soalan pengajaran. Okey, terangkan dua pengajaran ayat. Kita minta Jihah dulu. Saya dulu Ustaz. Okey, sila Jihah.
kita hendaklah berfikir secara berdasarkan wahyu agar selamat di dunia dan akhirat. Okey, tepat sekali jawapan Fiq. Sangat tepat Sangat tepat. Ini jawapan boleh skor ni. Jawapan boleh skor. Baik Najah, Ingat je, terima kasih. ingat je. Dua, terangkan dua pengajaran ayat. Jawapan mesti dua isi. Kita hendaklah, semua jawapan kita mulakan dengan kita hendaklah. Okey, boleh? Okey, sila Mirah. Satu lagi pengajaran ayat. Kita hendaklah menjaga khazanah Allah agar sentiasa disayangi masyarakat. Alhamdulillah, jawapannya sangat tepat. Baik. Ya, mudah-mudahan. Apa maksud khazanah Allah itu? Khazanah Allah ialah perbandaran Allah ataupun ilmu Allah. Terima kasih Mirah. Jawapan awak sangat tepat. Tapi ingat ingat Mirah, Ziyad semua ingat, jawapan diminta dua, jangan jawab dua saja. Okey, jangan jawab dua saja, jawab lebih dua. Paling tidak pun jawab 4. Walaupun diminta 2. Okey, contoh kita hendaklah meyakini perkara gaib supaya iman kita teguh, tambah lagi 2 ke 3, 5 pun tak apa. Kalau 100 janganlah. Sebab apa, Fik? Ya. Sebab buang masa. Ya, betul. Banyak lagi soalan nak kita jawab. dibagi 1 jam 40 minit je, Fik. Betul. Okay. Jika ada masa lebih boleh lah. Jika masa lebih boleh. Jawab 4 ataupun 5 baguslah Luqman Baik. Boleh Luqman? Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Okey, selesai sini dan Baik. ayat ini berkaitan dengan khazanah Allah, berkaitan dengan perkara gaib dan berkaitan dengan peranan Rasul. Jadi baca ayat tu, intisarinya dah ada kat situ. Dan pengajaran ayat dah dapat jawab. Pengajaran dapat dah 4 markah. Atas pengertian, kalau maksud perkataan dia garis di bawah al-ghaib, sudah semestinya gaib. Perkara gaib. Boleh? Boleh. Ada soalan? Ada soalan Ada tak? soalan? Fatin ada soalan. Fatin ada soalan? Fatin termenung tu Fatin. Termenung Oh, Fatin. bukan Fatin termenung. Internet yang termenung. Ya, okey, sila. Okey, seterusnya. Baik. Rasul penyampai wahyu untuk ayat yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat pengajaran ayat selain daripada kita tengok pernyataan tadi, kita lihat pada soalan 1 ataupun soalan 2. Kalau soalan 1 dia minta pengertian ataupun maksud kalimah, dia berada di soalan 2, dia punya isi. Jadi caranya macam mana? Cara kita lihat soalan 1. Nyatakan maksud khazanah Allah. Kalau kita nak jawab pengajaran ayat tadi, kita dah dapat pengajaran ayat. Khazanah Allah dan juga maksud perkara gaib. Jadi kalau tak ada di penyataan, kita lihat soalan 1 ataupun soalan 2. Senang ke mudah, Fik? Mudah. Mudah Mudah dan senang kan? Mudah dan senang sebenarnya. Okey, baik. Seterusnya. Ada soalan setakat ni? Okey. Ada. وَذَرِلْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ, tajuk dia larangan mempersenda agama. Jadi ayat ini, ayat yang kedua yang Ustaz sebutkan, Ustaz akan pancarkan kat sini, iaitu ayat yang berkaitan mempersenda agama. Jadi kalau mempersenda agama ni, kalau ayat ni, dia ada 3 isi utama tu, persenda agama. Siapa golongan yang persenda agama? Mirah, boleh cuba tak? Siapa golongan yang persenda agama? Yang pertama? Golongan munafik. Munafik. Masya Allah, bagus. Yang kedua? Yang kedua golongan musyrikin. Musyrikin. Dah dapat 2 markah senangnya. Ya Situ Allah, dapat 2 markah Ustaz. 2 markah dah. Kan munafik, musyrikin, golongan-golongan yang asi, orang yang selalu buat maksiat, itu adalah golongan-golongan yang sentiasa mempersendakan agama. Terima kasih Mira. Okay, lambai sikit. Sir Khairi cakap Sir Khairi. Sir Khairi guru kelas dia. Pengetua dia. Tuan Haji Sabri, insyaAllah. Okey, terusnya kita lihat ayat yang ketiga. Sebab 5 ayat tadi kan? Kita fokus kepada ayat yang ketiga. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kita minta Afiq ni ke kita minta Ziyad baca? Minta Ziyad lah. Ziyad daripada tadi senyap je. Dia senyum je. Senyum je Ziyad. Ziyad. Ya Allah, Ziyad. Baru dengar suara dia. Okey, Ziyad. Okey, sila Ziyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد
أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Alhamdulillah. Merdu Bacaan suara Ziad. Merdu suara. Kalau masuk pertandingan insya-Allah kan. Boleh. Peringkat Boleh. jalan dulu. Ha. Lepas tu peringkat taman. Tak apa, Afiq sokong. Habis sokong Nanti peringkat kebangsaan menang antarabangsa pergi peringkat planet ke apa kan. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh Ziad. Boleh Ziad Influencer. Boleh Ziad. Baik. Muka dah lah handsome Ziad. Okey, baik. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kembali kepada pengajaran tadi Luqman Pengajaran ayat. Pengajaran ayat kita lihat pada penyataan. Luqman boleh tak baca penyataan? Ayat di atas menerangkan hanya Allah yang berhak memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Cuba baca Man. Tak nampak Ustaz. Tak nampak. Okey. Baik, Ustaz baca Ayat di atas menerangkan hanya Allah yang berhak memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Hidayah. Apabila hidayah, dia punya isi ada kat situ. Hidayah, isi ada kat situ. Kalau pengertian dan juga pengajaran, kita dah dapat tadi Luqman. Pengajaran ayat. Pengajaran ayat, hidayah. Kita mulakan dengan apa? Sila Najiah, boleh tak? Bagi cadangan pengajaran ayat. Okey, sila Najiah. Kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan hidayah Allah supaya diberkati dalam kehidupan. Alhamdulillah. Jawapan sangat betul hidayah. Okey, apa maksud hidayah? Saya lagi Ustaz. Sila je. Masih lagi Najiah. Semangat. Okey, sila je. Hidayah ialah cahaya petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Baik. Baik, terima kasih Jiha. Tadi dah dapat pengajaran ayat, pengertian hidayah. Okay, untuk menjawab pengertian untuk menjawab pengertian kita kena jawab dengan jawapan yang lengkap. Tak boleh separuh-separuh. Kalau jawapan separuh, dia hanya dapat 1 markah. Kalau 2 markah, tinggal 1 rugi. Potong, tinggal 20 je. Rugi kan? Rugi. Okay, kalau hidayah, jawapan Jiha tadi sangat tepat. Cahaya petunjuk Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Kalau jawapan cahaya petunjuk saja baru dapat 1 markah. Itu pentingnya anak-anak di luar sana yang berada di SMK Bukit Garam, SMK Perimbun, SMK Tenem, SMK Datuk Haji Mat Redha semua dan SMK Bandar Rincing semua tu jawapan mesti panjang dan lengkap. Okey, contoh kalau iman lengkap. Iman. Apa maksud iman? Iman ialah membenarkan dengan hati 1 markah. Berikrar dengan lidah, membenarkan dengan hati, berikrar dengan mengamalkan dengan anggota. Ada 3 isi. Mesti sekurang-kurangnya ada 2 isi daripada 3 tersebut. Barulah dapat markah penuh. Sama juga jawapan daripada Jiha tadi. Sangat tepat Jiha. Terima kasih banyak-banyak. Baik Jiha. Okey, sila Fatin. Pengajaran ayat 1 boleh tak? Boleh Ustaz. Okey, sila Fatin. Okay. Kita hendaklah menyampaikan dakwah kepada semua umat Islam agar lebih ramai manusia mendapat hidayah Allah. Alhamdulillah. Sangat tepat jawapan dia Jiha. Alhamdulillah. Ini confirm skor lah ni. Banyak-banyak. Confirm skor. Ini skor lah ni insyaAllah. A+ mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baik seterusnya. Tajuk yang ketiga. Tajuk yang ketiga iaitu ayatnya laqad ja'akum ayat hafazan. Ayat hafazan. Kena hafal. Baca dan hafal. Luqman, boleh baca tak? Luqman breakfast ke Luqman? Okey. Okey, sila Luqman baca. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih Luqman. Terima kasih Luqman. Bacaannya sangat baik. Nanti kita akan buat pertandingan di peringkat ni. Orang ni kan. 6-6 ni anak murid Ustaz kita hantar menang. Kita hantar ke
Mogadishu ke apa. Tak kisah. Pertandingan dekat sana kan? Tak kisah kan? Tak ada. Boleh. Kita boleh. hantar je 6-6 ni. Semua Hantar berbakat. peringkat Australia ke apa kan? Oh amboi. Jauh sangat Ustaz. Jauh sangat. Jauh sangat. PKP tak boleh pergi tu. Okey, Jihad senyum lah. Okey, Jihad. Okey. Okey, baik. Tajuk yang ke berapa tadi? Yang ke 1, 2, 3, 4. Okey, boleh? Boleh Baik. Ayat hafazan nanti kita akan perhalusi. Ini juga merupakan ayat hafazan. Kita akan perhalusi bagaimana cara kita nak susun ayat, bagaimana kita nak letakkan perkataan itu menjadikan ayat yang sempurna. Nanti akan selepas nanti insya-Allah. Okey. Baik. Tajuk yang ke seterusnya. Iaitu peribadi mukmin surah As-Sajdah. Yang ni saya rasa macam suara Ziyad tadi bagus sekali. Suara Ziyad? Ziyad. Oh, suara Ziyad. Ziyad memang. Ziyad ni. Okey, Ziyad. Mencari dah tu. Ziyad sudah mencari. Dia dah be ready dah tu. Okey, sila Ziyad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Alhamdulillah. Ziyad. Betul lah, merdu lah Ziyad. Alhamdulillah. Kena dengan wajah, kena. Kena dengan spek lah. Kena lah dengan spek handsome. Macam Afgan. Okey. Baik Lepas Ustaz. tu Afiq ni ke Afiq ni? Ha? Afiq sana ke Afiq sini? Afiq sinilah. Afiq sini. Afiq ni dah belajar. Janganlah macam tu Ustaz. Tak apa, kita bagi peluang mereka. Muka mereka nak terpampang. Boleh wakil negara nanti peringkat antarabangsa kan? Saya pernah lah dulu hafazan je. Oh, Alhamdulillah. Dululah waktu sekolah agama Ustaz. Lama dah. Tak payah cerita lah kat sini, malu. Segan. Baik, Afiq. Afiq okey Afiq Okey. Okey Afiq. Okey, baik. Kita sambung ayat tadi. Ayat tadi. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan. Anak-anak yang ada kat rumah tu, kalaulah anak-anak ada pen ataupun pensel, bulatkan pada perkataan kalimah sujjadan. Kalimah sujjadan bermaksud sujud. Dalam satu kalimah tu, soalan boleh disoal kat situ. Apakah maksud sujud? Apakah maksud sujud? Dan bahagian-bahagian sujud, jenis-jenis sujud, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi. Ikan Baik. Dalam ayat ini juga menerangkan bahawa dia nak pada ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman dia akan ikat selain daripada sujud. Sujud dah ada? Sujud dah ada. Apa ciri-ciri orang beriman ada dalam ayat ini? Kita ambil satu contoh, sujud. Selepas sujud, sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujadan dah ada jawapan. Selain daripada sujud, apa lagi ciri-ciri orang beriman? Ciri-ciri orang yang beriman selain daripada sujud ialah Afiq. Afiq. Afiq Zalaluddin. Tak jumpa, tak dengar suara Afiq. Afiq, selain daripada sujud apa Afiq? Jaga Allah dengan mengucapkan takbir, tahmid dan takbir. Okey, jawapannya sangat baik Afiq. Terima kasih Afiq. Terima kasih Afiq. Terima kasih Afiq. Terima kasih Afiq. Sebab dia kata nak berdasarkan ayat Afiq. Okey, dia nak berdasarkan ayat Afiq Kalau berdasarkan ayat, betul dah Hafiz jawab. Sujadan, selepas sujadan ada sabbahu, iaitu bertasbih, bertahmid. Okay, bertasbih Hafiz pecahkan. Jawapan dah betul Hafiz. Cuma Hafiz boleh pecahkan isi tersebut. Contoh tadi selepas selain daripada sujud, sabbahu bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah. Jawapan yang tepat dan meyakinkan pemeriksa. Kemudian bihamdi, bertahmid. Orang yang beriman ialah orang yang sentiasa bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah. Okey, selain daripada bihamdi, la yastakbirun, orang-orang yang tidak takbur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah bulat kan? Dah tanda. Kemudian tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una, mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Kemudian dan akhir sekali razaqnahum yunfiqun, iaitu orang yang menafkahkan ataupun menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu awal-awal tadi Ustaz ada terangkan bahawa ayat ni kita kena fahami betul-betul. Ayat ni kita kena hafal maksudnya jika dapat. Dapat ni geng-geng semua hebat-hebat semua ni. Hebat. Dan kalaulah tengok ayat tu kan, ayat ni yang mana satu tu fikir kan. Fikir ayat mana satu kan. Tengok pada penyataan ayat. Jihad, Jihad, tengok penyataan ayat. Barulah kita dapat isi. Itu cara kita nak menjawab soalan. Kalau kita jawab selain daripada ni, contoh ciri-ciri orang yang beriman selain pada sujud, jawapan dia apa? Jawapan dia orang yang sentiasa qiyamul lail, qiyam pada setiap hari. Kalau jawapan dia begitu, salah. Sebab apa? Sebab dia berdasarkan ayat. Baik. Berdasarkan ayat. Boleh ya? Sebab dia berdasarkan ayat. Okey. Baik. Satu soalan ataupun satu jawapan pengajaran ayat. Mirah. Kita hendaklah menginfakkan harta ke jalan Allah agar dimurahkan rezeki. Okey, kita hendaklah lagi sekali. Kita hendaklah menginfakkan harta ke jalan Allah Ke jalan Allah agar sentiasa dimurahkan rezeki. sentiasa dimurahkan rezeki. rezeki. Sangat Terima kasih. tepat dia. Terima kasih Jia. Okey, baik. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Wah, hebat-hebat semua ya. Ya, Afiq ni sama ya. Muka pun sama lah. Yelah, Macam ni lah. adik, mak lain, pak lain, ayah lain kan. Okey, baik. Baik. Okey, seterusnya kita lihat. Ayat dah selesai ya. 5 ayat tadi. Persendakan agama wa dharil ladzi. Contoh persendakan agama tadi saya tidak perhalusi lagi. Ya, persendakan agama wa dharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Baik, ayat ni. Ayat wa dharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Kemudian ayat ni perhatikan ataupun bulatkan, highlightkan pada perkataan lahwan, la'iban wa lahwan. Yang tu ayat yang berkaitan dengan mempermainkan ayat agama, mempersendakan ayat agama. Ya, buat macam-macam dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan rapnya, dengan apa, itu jadi tak sesuai lah sebagai agama Islam. Dan ayat ini juga berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang bersenda agama. Apa balasan dia? Tengok ayat yang di bawah sekali semua. Lahum syarabum min hamim. Apa balasan? Kalau soalan, apakah balasan? Ya, apakah balasan bagi orang yang bersenda agama ni? Allah telah menetapkan bahawa di bawah ayatnya lahum syarabum min hamim, bagi mereka itu diberi minuman panas, air panas yang menggelegak. Lahum syarabum min hamim. Satu jawapan. Dan yang kedua wa'adzabun alim, azab yang pedih. Jadi kita dah ada dapat ayat tadi, larangan mempersenda agama. Yang pertama tadi, Mirah dah jawab, ya, golongan yang bersenda agama munafiqun, musyrikin. Semua itu orang yang bersenda agama. Dan yang terangkan pengajaran ayat pun dah jawab. Dan balasan bagi orang yang mempersenda agama, balasan bagi orang yang bersenda agama ialah lahum syarabum min hamim, iaitu mereka ini diberi minuman air panas yang menggelegak, wa azabun alim, dan diberi azab yang pedih. Jadi kita anak-anak yang ada kat luar sana, dekat mana-manalah, ya, selagi kita berpegang kepada Allah, berpegang pada agama kita, jangan kita sekali mensendakan agama kita, jangan sesekali menjadikan agama itu sebagai bahan untuk bahan lawak ke bahan apa, tak sesuai lah. Ya? Mohon sangat-sangat. Dan sebagai menjawab soalan SPM, ada yang kita berikan tips tadi, terutamanya pengertian dan juga pengajaran ayat.
Baik. Okey. Baik Ustaz, kita nak sambung lagi kan selepas ni. Okey, Kan? Afiq. Ya. Tapi Ustaz, Ya, nak minta betul. izin lah Ustaz, kita nak rehat dulu boleh Ustaz? Ya, betul. Afiq menguap tadi. Afiq bisik ke Afiq? Betul, Afiq. Afiq bisik ke Afiq kat sini. Baik, jadi kawan-kawan kita berehat terlebih dahulu maupun di rumah kita berehat dulu, kita chill dan selepas ini kita sambung lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020 bersama saya Afiq Syazwan dan guru kita pada hari ini iaitu Ustaz Amri. Tapi saya nak pesan kepada anda semua, kalau anda berada di luar kawasan rumah, jangan lupa SOP kita, pelitup muka, hand sanitizer dan jaga jarak bersama dengan individu lain. Baik, Ustaz, mari kita sambung sesi ulang kaji kita. Okey, baik. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Sama-sama. Baik, kita sambung Boleh. Baik, bagi salam lagi sekali boleh Boleh, tak ada masalah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sambung latih tubi kita dalam bahagian hadis. Jadi 5 ayat kita dah selesai, dah settle. Masukkan terus dalam pemikiran kita untuk luahkan dalam peperiksaan kita pada 3 Mac 2021. Pagi, kertas 1, petang, kertas 2. Kertas 2 pada 3 Mac 2021. Okey, 5 ayat. Dan sekiranya ayat-ayat lain sekalipun, ayat lain keluar sekalipun, ingat formula tadi. Kita lihat pada pernyataan ayat dan lihat soalan 1, soalan 2. Dan juga perhatikan juga pada pengertian setiap patah perkataan ataupun secara keseluruhan, maksud keseluruhan. Kerana di situlah soalan-soalan akan dipetik untuk SPM 2020 yang akan berlangsung pada 3 Mac 2021. Sekarang kita masuk bab hadis. Bab hadis. Yang mana hadis ni, dia berada di soalan 1 dan soalan 2 dan 3. Baik. Soalan 1, 2 dan 3 dia berada di B. Bermakna, bermakna Mira, kita ni ada 4 hadis. 2 di tingkatan 4, 2 tingkatan 5. Hanya 1 saja tak keluar. Jadi hadis-hadis ni kena baca dan juga kena lihat pengertian dalam hadis tersebut dan juga perhatikan juga perkataan-perkataan yang fokus dalam hadis tersebut. Baik, kita lihat hadis yang pertama. Makanan yang baik. Untuk hadis makanan yang baik ini, dia punya kaedah untuk menjawab pengajaran hadis sama dengan pengajaran ayat tadi. Hadis yang pertama, makanan yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis ini menyebut bahawa Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kulu min tayyibat. Nabi disuruh Allah menyuruh Nabi mencari makanan yang baik ataupun makanan yang halal, lagi baik, halalan tayyiban disebut. Hadis di atas menerangkan sebagaimana pengajaran ayat tadi, hadis di atas menerang tentang saranan berusaha mencari makanan yang halal dan baik. Satu soalan dia kata nyatakan 2 ciri makanan yang halal. Kesilapan calon dalam menentukan ataupun dalam menjawab soalan ciri halal dan ciri haram ni, calon bagi contoh. Soalan dikata nyatakan ataupun senaraikan 2 ciri makanan halal. Dia sebut nasi goreng Pattaya, nasi goreng 5 tayar, 6 tayar, nasi goreng kampung, ayam masak asam pedas. Semua bagi contoh. Asam pedas mak saya. Tak nak Ustaz. Tak nak Ustaz. Dia bukan contoh, dia nak ciri. Kalau ciri makanan yang halal, ciri makanan halal pertama sekali Mira apa dia? Mesti daripada sumber yang halal. Okey, ni saya minta Jihah jawab boleh tak Jihah? Ciri makanan yang halal. Makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat. Yang kedua. Makanan yang tidak kotor.
makanan yang bersih. Makanan yang bersih, tapi Najah jawab tidak kotor pun boleh diterima. Boleh diterima ya Ustaz ya? Ha. Boleh diterima. Baik. Maksudnya apa yang kita fikirkan, rasa-rasa betul tulis. Kalau salah jangan potong, teruskan saja. Kalau rasa tak pasti tambah jawapan. Tambah jawapan. Sebab apa? Baik. Sebab takut yang kita bagi itu yang betul. Yeah. Sebab pemeriksa sama ada di peringkat sekolah, di peringkat sekolah lah khususnya, pemeriksa tidak akan potong markah sekiranya dia salah. Betul ke salah? Betul ke salah? Tinggal aja. Jangan potong. Sebab kita pernah jumpa jawapan yang salah itulah yang jawapan yang potong itulah betul. Dia tak boleh buat apa. Kita tak boleh tak. Baik. Di Rugi. peringkat sekolah. Rugi. Baik, ingat. Ingat tuan-tuan di rumah juga. Ingat. Kemudian amalan soleh. Kemudian apa amalan soleh? Contoh di sini. Wa'amalu solehan. Apa itu amalan-amalan soleh? Seperti apa? Amalan soleh. Bersedekah amalan soleh. Qiyam, sunat tahajud, puasa sunat itu semua adalah amalan-amalan soleh. Yang ini intisari hadis. Dan dalam hadis ini juga disebut ataupun dinyatakan hubungan antara makanan yang halal dengan ibadat ataupun hubungan di antara makanan yang haram dengan ibadat. Jawapannya mudah sajalah. Kalau dah makan makanan yang haram, ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ingat dia ya. Juga rukhsah. Ya. Rukhsah ni semasa kita berada dalam keadaan darurat, ya, darurat. Ya, berada di negara yang tidak ada makanan halal, berada di dalam hutan yang tidak ada makanan, apa dia syarat-syarat darurah tersebut? Ya, Fatin boleh jawab tak, Fatin? Boleh. Fatin. Okey, sila Fatin. Okey, apa syarat dia? Menyelamatkannya. Okey, yang pertama, Hanya terdapat makanan yang haram. okey, betul. Yang kedua, Makan hanya untuk menyelamatkan nyawa. okey, dah dapat 2 isi, Fatin. Baik. Dah confirm. Terima kasih. Nah, apa ni, Fatin? Dah confirm dapat markah dah. Dah confirm dapat markah 4/4. Yeah. Tapi Fatin, jangan 2 tu aja. Lebih. Sekurang-kurangnya 4, 6 pun tak apa. Lagi baik. Okey. Eh? Boleh? Boleh? Cuba ya. Cuba insyaAllah. Baik, hadis yang kedua. Baik, sebut ni 4 hadis kan? Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan 4 hadis yang kedua, la tahasadu. Jangan kamu hasad dengki. Okey, soalan dia, biasa soalannya dia berkaitan dengan perkara-perkara mazmumah. Okay, perkara mazmumah tu apa? Perkara yang keji ataupun perkara yang tidak baik. Okay, boleh Mirah? Okey, cuba sebut Mirah. La tahasadu, selepasnya perkara-perkara yang mazmumah tu apa? La tahasadu, jangan hasad dengki. Selepasnya la tahasadu wala tanajashu. Jangan Wala tabaghadu. Jangan apa? Jangan benci membenci. Betul. Allahu akbar. Terima kasih. Wala tadabaru, jangan berpaling muka. Betul. La tahasadu. Biasanya diikat soalan tu. Apakah perkara mazmumah selain hasad? Okey. Selain hasad, apa perkara mazmumah? Selain hasad ialah wala tanajashu, jangan tipu menipu, wala tabaghadu, jangan benci membenci, wala tadabaru, jangan berpaling muka, wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan membeli di atas belian orang lain. Maksudnya ini adalah perkara-perkara mazmumah. Okay, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, kehidupan di dunia ibarat seorang perantau. Kataan yang perlu dibulatkan ataupun highlightkan pada hadis ini iaitu gharibun au abiru sabil. Gharibun bermaksud perantau. Apa maksud perantau? Perantau ni orang yang berhijrah dari satu tempat ke satu tempat untuk mencari bekalan di dunia. Nak bawa ke mana, Fik? Nak bawa ke akhirat. Nak bawa ke akhirat. Ya? Perantau. Ingat. Bulatkan tu. Kaedah untuk menjawab soalan pengajaran ayat tadi dah diterangkan secara detail. Kemudian ayat ini juga menyebut berkaitan dengan masa.
Wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantazir as-sabah. Apabila kamu berada pada waktu petang, jangan kamu menunggu pada waktu pagi untuk melakukan ibadah, bersedekah, berzikir semua tu, jangan tunggu. Nak buat baik terus. Jangan tunggu. Itu kepentingan kita menguruskan masa dengan baik. Okey. Baik, apa bekalan? Okey, dalam soalan ini apa bekalan yang kita nak bawa ke akhirat? Apa bekalan dia? Bekalan dia yang pertama, amal ibadat kita, sedekah jariah kita, itu bekalan yang kita akan bawa ke akhirat. Ingat ya, saya ulang balik, kehidupan di dunia ibarat seorang perantau, fokus kepada gharibun aw abiru sabil, iaitu perantau ataupun pengembara, maksud perantau dan apa bekalan yang kita akan bawa ke sana nanti. Okey, pengajaran hadis sama dengan tadi. Kita lihat pada penyataan ayat. Penyataan ayat menyebut kalau dah perantau tu, kita sebut saja kita hendaklah berusaha mencari bekalan yang baik untuk dibawa ke akhirat. Ya? Baik semua anak-anak ya, anak-anak luar sana insya-Allah boleh kuat semangat. Baik, hadis yang terakhir. Hadis yang keempat, tingkatan 5. Hadisnya an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah qala man ada li waliyan. Jadi anak-anak bulatkan ataupun perhatikan pada waliyan ini. Waliyan ni bermaksud wali. Dia berbeza dengan wali nikah tu. Yang ni wali kekasih Allah. Kalau kekasih Allah, apa maksud wali? Wali ni ialah orang biasa, manusia biasa yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara yang baik dan meninggalkan perkara yang keji dan mungkar. Itu wali Allah. Jadi selepas wali, ayat ini juga ataupun hadis ini juga membahaskan ataupun membincangkan perkara an-nawafil, ya, bulatkan ataupun highlightkan perkataan nawafil. Apa maksud an-nawafil? An-nawafil ialah amalan-amalan sunat. Minta satu contoh Fik. Fik. Contoh an-nawafil, amalan-amalan sunat. Bagi contoh amalan sunat, solat sunat duha. Solat sunat duha. Dan solat sunat. Amalan sunat, solat sunat duha. Okey, itu contoh dia Fik. Terima kasih Fik. Baik, terima kasih Fik. Terima kasih Fik. Terima kasih. Allahuakbar. Terima kasih banyak Fik. Okey, tadi kita dah sebut an-nawafil. Jadi an-nawafil ialah, kalau ditanya apakah maksud an-nawafil? An-nawafil ialah amalan sunat. Senaraikan dua contoh amalan sunat. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyam pada waktu malam, solat sunat duha, semua puasa sunat itu adalah amalan-amalan yang sunat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini dia. Terus kepada ayat hafazan. Okay. Ayat hafazan, soalan dia berada di 1, 2 dan 3 ayat hafazan. Okay. Ayat hafazan tingkatan 4. Yang pertama, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ayat hafazan yang pertama. Yang kedua, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un sampai habis. Kemudian ayat yang ketiga tentang 4, walaqad ataina luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan ayat hafazan yang pertama tingkatan 5, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat yang kedua tingkatan 5, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, hingga akhir ayat. Dan yang ketiga, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, hingga akhir ayat. Enam ayat ini kena hafal. Okay? Enam ayat ini kena hafal. Baik Ustaz. Ya, kena hafal. Tak hafal tak apa. Kena ingat. Sama je kan? Kena ingat, kena familiar lah Ustaz kan? Kena ingat. Sama yang hafal tadi. Baik. Okey. Tak ingat tak apa. Tapi boleh baca tanpa tengok teks.
Samalah tiga-tiga tu. Maknanya kena hafal lah kesimpulannya. Kita ada 5 minit lagi Ustaz ni. Okey. Baik, kita teruskan. Okey, teruskan Boleh? Contoh kita lihat susun ayat hafazan. Yang pertama. Kalau kita nak menjawab soalan gini, susun ayat ni, kita mulakan. Dan kita dah hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Letak nombor 3. Okey, nombor 3. Ni. 3, 4, 2, 1. Kemudian kita dah hafal kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nombor 4. Hingga akhir. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkalt wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ingat satu pesanan. Ya, satu pesanan pada Mira, pada Fatin, Jiha, Lokman, Afiq dengan Ziyad. Pesanan ni dia kata secara mendata. Secara mendata. Kalau mendata 3, 4, 2, 1 mendata gitu. Bukan 3, 4, 2, 1. Itu menegak. Mendata gini. 3, 4, 2, 1. 2, 3, 1, 4. Mendata. Itu cara kita nak menyusun ayat bagi ayat hafazan. Baik Ustaz. Faham? Baik. Ayat hafazan melengkap ayat. Melengkap ayat kita kena hafal juga sama je tadi. Ya, betul. Kan? Betul Ustaz. 3 kata 4. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Aymanuhum berada di B. Yang ni dia tidak ada arahan soalan. Soalan dia, dia tak berkata mendata ke menegak, tak apa. Kalau dia kata tak sebut arahan dia mendata ke menegak ke, kita buatlah ikut rasa selesa kita. Tapi lebih baik secara menegak. Sebab apa? Sebab mudah nak tanda. Kan? Mudah nak tanda. Memudahkan pemeriksa. Baik. Boleh, ya. Baik. Faman ibtagha wara'a dzalika. Ambil. Jawapan dia BDAE. Menegak. Baik. Ayat pilih kalimah sambungan daripada tadi. Jadi, sama ada BA, sama ada BDAE dan dia bagi 5 ni lebih. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Salah satunya tak termasuk dalam ayat. Kalau kita dah hafal, kita dah tahu dah. Memang. Kalau jawab itu juga memang tak ada markah lah. Ya. Baik, Kan? Ustaz. Okey, baik. Ustaz, ini slide yang terakhir ya. Okey. Boleh ya? Kemudian kita lihat yang tadi iaitu tajwid Yang terakhir tajwid. Kita lihat tajwid, hukum tajwid pilihan. Sama ada pilih A, B. Dua ni je pilih. A, B. Jadi kalau pilih A, A lah. B, B lah. Kan? Tapi dia tidak ikat sama ada 2A ataupun 2B. Kadang-kadang dia berlaku 1A, 3B. Jadi perhatikan betul-betul pada hukum tersebut. Contoh, min khasyatillah. Dia ada tanda jim ni, ada tanda wakaf. Wakaf apa? Wakaf jaiz. Yang ni, min yusraf. Ra tu, ra tebal ke, ra nipis. Jadi, kerana ini perlu dihayati dan perlu diteliti dengan betul, dengan tepat. Ya. Kemudian sini kata hukum pilih potongan ayat. Potongan ayat. Kalau potongan ayat begini, dia akan pilih, kena pilih. Kita nak tulis sesuatu potongan tu, kita nak perhatikan pada hukum dia, iaitu hukum. Contoh, katalah hukum dia, fa hakiki, tulis dengan 2 patah perkataan. Jangan satu je, 2 patah perkataan. Contoh, mad jaiz munfasil. Kita ambil satu contoh, mad jaiz munfasil. Dalam ayat ni, illa umamun. Illa umamun, ayat yang berkaitan dengan hukum mad jaiz munfasil. Maka, satu contoh illa umamun ni, 2 patah perkataan. Kalau mad jaiz, mesti 2 patah perkataan. Kalau mad asli, mad wajib muttasil, boleh hanya dengan 1 patah perkataan. Ambil satu contoh. Cara menjawab nanti, illa umamun dengan 2 patah perkataan. Kalau lebih, mesti gariskan di mana hukum tersebut. Dan contoh, batun yang ni hukum dia lazim qali musaqqal, boleh sepatah perkataan, dan mad wajib muttasil boleh dengan sepatah perkataan.
Baik Ustaz, terima kasih. Kita mungkin akan berakhir di sini, bukan mungkin, kita dah pun berakhir di sini untuk sesi ulang kaji kita bagi subjek Pendidikan Islam Kertas 2. Terima kasih Ustaz Amri. Ya, sama-sama, Baik, Fik. insya-Allah kalau ada rezeki kita ulang kaji lagi sebab Okey, insya-Allah, dengan Fik. adanya bimbingan Ustaz mungkin dapat membantu calon-calon SPM yang ada di rumah. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada rakan-rakan calon SPM kita yang bersama ulang kaji kita di studio pada hari ini. Terima kasih Afiq, Okey, Luqman, Mira, Fatin, Najihah dan juga Zian. So I wish you guys good luck. Do your best. Alright? Baik. Semoga berjaya untuk SPM anda dan insyaAllah kita jumpa lagi selepas ini bersama dengan rakan host kita iaitu Wani Kerry untuk subjek Matematik Tambahan Kertas 2. Mungkin ramai yang nak tahu macam mana kita nak score kan untuk subjek Maths ni. Jangan risau, selepas ini kita akan tahu siapakah guru yang akan beri bimbingan selepas ini. Baik, kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye, Assalamualaikum. Hi everyone, so saya nak ucapkan all the best and good luck to all SPM candidates out there, terutama sekali adik saya, Moinuddin bin Muhammad Maliku, calon SPM di Sekolah Menengah Sains Setiu Terengganu. Semoga dipermudahkan urusan, dilapangkan dada, ditenangkan hati dan fikiran untuk menduduki SPM Februari 2021. Jangan gabra, jangan risau sebab kita dah usaha yang terbaik. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Good luck!